أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang dihormati Tuan Pengacara Majlis selaku Tuan Nazir kita, mantan Nazir kita, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Makmur Kampung Tanjung Sepat, yang dimulakan dan dihormati para alim ulama asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat izinnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Dan mudahan perjumpaan kita pada malam ini termasuk dalam salah satu taman syurga, majlis-majlis ilmu yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menambah timbangan amal kebaikan kita ketika bertemu fi yaumil mahsyar nanti insyaallah. Semua muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin-nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Bagi golongan lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat. Bagi golongan perempuan pula ada peninggalan bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak daripada harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, yakni ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasiban mafruḍa. Maka malam ini kita belajar tentang faraid seperti mana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faraid ini kalau kita lihat pengajian yang lepas-lepas tentang hukum pelaksanaan hukum belajar fardu kifayah, tetapi hukum pelaksanaan maksudnya hukum kita membahagikan pusaka menggunakan faraid adalah wajib, fardu ain kepada setiap ahli waris. Tuntutan wajib ini kalau kita lihat dalam solat, ada waktu yang wasa', yang luas, zuhur, asar, isyak contoh. Ada waktu yang mudayyak, pendek, singkat. Dan bila azan sahaja berkumandang, bukan bermaksud waktu itu semua kita ni wajib sembahyang, tidak. Kerana masih ada waktu lagi. Waktu kita sembahyang mungkin orang ambil masa dalam sekitar 7 ke 8 minit, 10 minit lah kalau kita baca dengan yang perlahan.
bacaan yang perlahan lebih kurang dalam 10 minit. Jadi waktu yang kita ada tu panjang. Zuhur dan Asar tu kalau 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 3 jam. Sedangkan waktu untuk solat tu lebih kurang dalam 10 minit saja. Jadi bila azan berkumandang, sunat dianjurkan supaya kita sembahyang berjemaah di masjid, sembahyang di awal waktu, tidak terlengah-lengah. Kalau ada orang tertinggal, ulama mengatakan tak berdosa, kerana hukum tersebut masih belum wajib pada waktu itu. Bila jadi wajib? Bila dia tertidur, contoh tertidur sebelum azan zuhur, bangun-bangun asar pukul 4.30, dia bangun-bangun pukul 4.20 terjaga, dia tak berdosa kerana orang tidur ni dimaafkan. Rafa'al kalam, antara orang yang terangkat kalam, catatan dia bagi orang yang tidur, salah satunya orang yang gila, orang yang lupa, buat kanak-kanak yang belum balik. Jadi dia terjaga tu pukul 4.20, lagi 10 minit nak azan asar. Pada waktu itu hukum sembahyang bagi dia wajib pada setiap waktu. Andai misal kata dia pergi ke dapur makan dulu, lapar, tak sempat makan tengah hari lagi, makan pada ketika itu jadi hukum haram. Pada asal makan tu harus, tetapi bila dibuat pada waktu yang singkat dan tak ada masa lagi nak solat ni, daripada dia melakukan perkara yang haram, iaitu tidak melakukan solat pada waktunya antara zuhur dan juga asar. Begitu juga dalam keadaan pelaksanaan faraid. Bila wajibnya, andai misal kata berlakunya penyelewengan, berlakunya perbuatan mengambil hak orang lain, waris lain daripada waris yang lain. Biasa kematian berlaku, contoh. Sepatutnya Islam menggalakkan untuk segerakan terus urusan pusaka si mati. Tetapi kita ada yang menangguh-nangguh, setahun, 2 tahun, 3 tahun baru nak urus. Waktu mati arwah ni, harta dia dekat almari tu penuh, pinggan mangkuk. Barang kemas ni tu dekat laci tu, dekat peti besi, berkilo-kilo emas tu. Rantainya, gelangnya, cincinnya, subangnya, jongkongnya lagi jangan cakap lah. Berkilo-kilo emas tu. Ini malam kematian. 3 tahun baru nak urus. Bila buka balik peti besi tu, hilang, habis semua berkaki. Rantainya berkaki. Almari, tempat-tempat simpan, dia punya pinggan mangkuk yang mahal-mahal tu pun hilang, berkaki semua. Mana perginya? Sedangkan belum lagi diuruskan, belum lagi dilaksanakan faraid. Sedangkan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Yusikumullahu fi auladikum. Diperintahkan bagi kamu, bagi anak-anak kamu lelaki, bagi anak-anak kamu, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsaya. Bagi lelaki 2 bahagian, bagi perempuan 1 bahagian. Andai misal kata harta tersebut tidak digunakan, 3 tahun, dalam tempoh 3 tahun tidak digunakan, tempoh dia menangguhkan, dia tak berdosa. Kerana apa? Tak ada berlaku perkara-perkara yang dosa, mengambil hak orang lain, mengambil harta anak yatim, na'udzubillah min zalik. Waris ada yang anak yatim, diambil, dimakan seorang, na'udzubillah min zalik. Tapi anda misal kata berlaku perbuatan tersebut, maka wajib untuk segera diuruskan, kerana berlaku perkara yang dosa, iaitu mengambil hak waris yang lain. Jadi waktu tu tak ditentukan. Sebaiknya dalam agama disarankan untuk disegerakan urusan pusaka. Mati hari ini, besok dah bincangkan dah. Buang persepsi jauh-jauh dalam minda kita. Kubur merah lagi sibuk cerita tentang harta pusaka. Malam ni kita sambung pada muka surat yang ke-138. Asabah yang ketiga, al-asabatul ma'al ghairi. Masih lagi dalam bab. Cuma kita nak bincangkan pada malam ini adalah cara pembahagian. Ingat lagi tak asabah ma'al ghairi? Siapa dia yang terlibat? 2 orang. Pertama, saudara perempuan seibu sebapa. Yang kedua, saudara perempuan sebapa. Sama ayah, sama ibu. Dan satu lagi, sama ayah, lain ibu. 2 orang ini sahaja yang terlibat dalam hal asabah ma'al ghairi. Asabah ada 3. Asabah binafsi, asabah bil ghairi, asabah ma'al ghairi. Apa dia asabah? Ada 3 keadaan. Dia boleh menghabisi semua harta pusaka bila dia bersendirian. Contoh, anak lelaki seorang, mati bapa dia,
tak ada waris lain, dia je anak yang ada, seorang lelaki, maka dia akan mewarisi keseluruhan harta si mati. Ini keadaan pertama bagi asabah, mewarisi keseluruhan harta si mati. Keadaan kedua, dia mengambil baki selepas ahli fardu. Si mati ada isteri, ada anak lelaki. Jadi isteri ini bagi anak lelaki ibunya lah. Ibunya, iaitu ibu akan dapat berapa? 1/6. Kerana si mati ada anak. Ada tak baki daripada 1/6? Ada 5/6. Baru dapat dekat anak. Itu keadaan yang kedua, mendapat baki selepas ahli fardu. Ada keadaan lagi tak dapat apa-apa. Kerana asabah ni dia dapat selepas ahli fardu dapat. Contoh, si mati ada suami, ada adik-beradik perempuan seorang, seibu sebapa, ada pakcik, bapa saudara sebelah bapa, maka suami dapat 1/2, saudara perempuan seibu sebapa yang seorang dapat 1/2. Ada tak baki? Tak ada lah. Setengah-setengah, satu. Dah tak ada baki, pakcik. Jadi walaupun dia kata dalam hati dia, akulah waris lelaki yang terdekat dengan arwah, aku pasti akan dapat mewarisi. Tak semestinya. Itu asabah. Boleh jadi dapat semua, boleh jadi dapat baki, boleh jadi tak dapat apa-apa. Ini keadaan. Jenis 3, binafsi, semua lelaki berdasarkan hadis Nabi SAW, alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li awla rajulin zakari. Berikan pewarisan pusaka kepada ahlinya, iaitu ahli fardu. Siapa ahli fardu? Yang tercatat dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, ayat yang ke-176. Suami, isteri, bapa, ibu, anak perempuan, adik-beradik perempuan, adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik seibu, semua ni ahli fardu. Ada, bagi dulu. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Ada pun bakinya, kata Nabi SAW, berikan kepada waris lelaki yang terdekat dengan si mati. Anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki, bapa, datuk, adik-beradik lelaki seibu sebapa, adik-beradik lelaki sebapa, adik-beradik, anak kepada adik-beradik, anak saudara, pakcik sebelah bapa. Tu semua ahli asabah binafsi berdasarkan hadis ini. Yang kedua, asabah bil ghairi, iaitu berdasarkan surah An-Nisa ayat yang ke-12, ayat yang ke-11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Diperintahkan, diwajibkan pembahagian pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu lidzakari mithlu hazzil unsayain. Bagi lelaki 2 bahagian, bagi perempuan 1 bahagian. Andai misal kata ada anak, seorang lelaki, seorang perempuan, ada 3 juta harta, 2 juta untuk anak lelaki, 1 juta untuk anak perempuan. Ini asabah bil ghairi. Asabah yang kedua. Malam ini asabah yang ketiga, asabah ma'al ghairi. Tak ada kaitan dengan lelaki. Hanya 2 orang sahaja yang dapat asabah ma'al ghairi. Pertama, adik-beradik perempuan seibu sebapa. Yang kedua, adik-beradik perempuan sebapa. Ketika mana? Ketika dia bersama dengan anak perempuan kepada si mati. Ketika bersama anak perempuan kepada si mati. Kita dah bincangkan yang lepas. Cuma malam ni kita bincangkan tentang cara pembahagian. Saudara-saudara perempuan ini tidak lagi mengambil secara fardu. Kerana pada asasnya, saudara perempuan bila dia seorang atau 2 orang atau lebih, maka dia akan mendapat 1/2 jika seorang, 2 atau lebih 2/3. Ini bagi adik-beradik perempuan, seibu sebapa dan sebapa, berdasarkan surah An-Nisa ayat 176. Yastaftuna anil kalalah, tentang kalalah. Ketika mana seseorang itu mati, tidak ada ayah dan ke atas, tidak ada anak lelaki dan ke bawah, maka adik-beradik akan dapat. Itu syaratnya. Adik-beradik dapat ketika mana status si mati dalam keadaan kalalah, iaitu tiada ayah dan ke atas, tiada anak lelaki dan ke bawah, baru adik-beradik dapat. Andai misal kata adik-beradik, anak ada, anak lelaki ada, adik-beradik tak dapat. Andai misal kata ayah si mati ada, adik-beradik pun tak dapat. Jadi keadaan adik-beradik perempuan, seorang 1/2 dengan syarat si mati kalalah, 2 orang atau lebih 2/3. Saudara-saudara perempuan ini tidak lagi mengambil secara fardu, walaupun tak ada adik-beradik lelaki.
Kerana asasnya dia dapat 1/2, 2/3 atau 1/6. Mereka akan menerima secara asabah. Manakala anak perempuan dan cucu perempuan, mereka mengambil bahagian secara fardu, iaitu 1/2, 2/3 atau 1/6 seperti biasa. Ini kita bincangkan yang lepas, kita dah bincangkan. Anak si mati perempuan 2 orang, maka dia akan dapat 2/3. Ada tak baki? Ada 1/3. Ada saudara seibu sebapa yang perempuan, adik-beradik semati yang perempuan, maka adik-beradik yang perempuan ini akan dapat baki asabah. Berapa? 1/3. Mana datang 1/6 ni? Yang atas ni pun sama, 1/6. Yang ni kita dah bincangkan yang lepas. Andai misal kata ada anak seorang perempuan dan ada seorang cucu perempuan daripada anak lelaki, saya buat raja. Ni si mati. Si mati bernama Sidik. Sidik lagi. Sidik ni dia ada 2 orang anak. Seorang nama Ros dan seorang lagi lelaki nama Abu. Tetapi Abu ni dia ada anak perempuan bernama Murni. Sidik mati tahun 2023. Abu pun mati, tetapi Abu mati lebih awal daripada Sidik tahun 2020. Jadi siapa waris Sidik? 2 orang. Siapa dia? Ros dan juga Murni. Ros, apa status dia? Dia punya pangkat anak perempuan. Berapa orang? Seorang. Dapat berapa? 1/2. Murni pangkatnya sebagai apa? Cucu kepada Sidik dari anak lelaki. Sebut cucu mesti dari jalur anak lelaki. Cucu dari jalur anak perempuan itu bukan waris. Andai misal kata Ros ada anak, Ros ada anak namanya Lin, contoh. Ros pun tak ada. Jadi dekat sini siapa waris yang ada? Cuma Murni sahaja, Lin bukan. Jadi kena ingat, cucu ni mesti dari jalur anak lelaki. Anak perempuan, anaknya itu bukan waris dalam faraid. Jadi ada tak baki? Siapa yang dapat asabah? Kena selidik dekat sini siapa adik-beradik yang ada. Tapi kita nak cerita tentang 1/6 tadi. Jadi siapa yang akan dapat 1/6? Murni akan dapat 1/6. Kenapa? Kenapa Murni dapat 1/6? Kerana untuk mencukupkan 2/3, untuk mencukupkan bahagian bagi wanita. Bila berkumpul 2 orang atau lebih, dia akan dapat 2/3 maksimum. Mana ya? Ini buku surat 139. Daripada Ibnu Mas'ud pada menyatakan hukum anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki dan saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa, maka telah menghukumkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi anak perempuan 1/2 dan bagi cucu perempuan daripada anak lelaki 1/6. Kerana apa? Mencukupkan bahagian 2/3. Kalau kita kira anak dan cucu tadi dapat 1/2 dan juga 1/6, kita tambahkan 1/2 tambah 1/6. Jawapannya berapa? Yang sini kali 3, yang sini kali 3, 1 kali 3, 3. Tambah dengan 1, 4. Bawahnya 6. 4/6 sama ke tidak dengan 2/3? Sama. Cuma 4/6 ni besar. Bila dikecilkan, bahagi 2, dapat 2/3. Sebab itu adanya 1/6 ini. Sama juga keadaan kalau misal kata kepada adik-beradik. Contoh ni Sidik. Sidik mati, dia ada seorang saudara seibu sebapa perempuan bernama Ros. Dia ada seorang saudara sebapa perempuan bernama Lin. Jadi dekat sini Ros sebagai adik-beradik kepada Sidik. Ini waris lain tak ada. Ayah tak ada, ibu tak ada, pasangan tak ada, anak juga tak ada. Cuma 2 orang ni sahaja waris yang ada.
Ros sebagai adik-beradik seibu sebapa dengan sidik. Sama ayah, sama ibu. Berapa dia akan dapat? 1/2. Kerana seorang 1/2. Lin sebagai saudara sebapa dengan sidik, perempuan, maka lin akan dapat 1/6. Kerana sama konsep tadi, untuk mencukupkan 2/3. Ada baki tak 1/3? Ada. Kalau misal kata tak ada adik-beradik, tak ada pakcik sebelah bapa ni pun tak ada, maka 1/3 baki ni akan pergi ke mana? Baitul Mal. Tapi nak pergi ke Baitul Mal tu bukan mudah. Kerana waris asabah bin nafsi yang 12 yang kita bincangkan sebelum ini, anak lelaki, cucu lelaki, bapa, datuk, adik-beradik, dia sebenarnya infinity. Maksud infinity apa? Selagi ada warisnya, maka dia akan mendapat asabah bin nafsi, baki 1/3 ni. Contoh, misal kata dia cari anak tak ada, si mati usia 100 tahun. Si mati ni usianya 100 tahun. Dia ada anak lelaki seorang, tetapi anak lelaki dia mati dulu daripada dia. Jangan kita cari terus dekat adik-beradik. Sebab adik-beradik ni kita fikir tak ada anak, adik-beradik dapat. Belum tentu. Dia kena lihat anak tu ada tak cucu. Cucu tu ada tak cicit. Cicit tu ada tak apa warna depan cicit? Pion. Sebab si mati ni umur 100 tahun. Lain kalau si mati usianya 30 tahun. Boleh jadi dia cuma ada satu lapis generasi saja, anak saja. Tak sempat ada cucu, mati umur 30. Tapi kalau 100 tahun, boleh jadi dia ada 3-4 lapis generasi ke bawah. Kalau misal kata ada jalur yang lelaki, kalau tak ada jalur yang lelaki, baru pergi kepada adik-beradik. Lihat dengan ayah, lihat lagi tak? Dah tak lihat dah. Sebab umur yang mati pun 100 tahun. Ayah ni berapa pula? Jadi lihat kepada adik-beradik. Tengok si mati dah mati dulu daripada anak, dah mati dulu daripada si mati. Lihat pula cucunya, anak kepada anak lelaki. Ada tidak? Ada dulu, tetapi mati dulu. Mati dulu sebelum si mati ni yang kita nak bincangkan harta dia ni. Maka lihat lagi anaknya, cicit kepada si mati, ada ke tidak? Ada. Hidup lagi ke tidak? Tak hidup, tapi dalam perut ibunya, dalam janin, dihukumkan sebagai waris secara takdiri. Nanti kita akan masuk dalam bab kandungan janin dalam kandungan. Walaupun dia belum hidup, tetapi janin dalam perut, dalam rahim ibunya, andai misal kata daripada jalur anak lelaki, cucu lelaki, cicit lelaki, dia piut lelaki daripada jalur lelaki, tapi dalam perut dikira sebagai waris. Adik-beradik belum dapat lagi. Adik-beradik tak dapat. Tu nak cari asabah bin nafsi itu panjang cerita dah. Sebab tu sampai ke pakcik, sebab tu sampai kepada anak kepada pakcik, cucu kepada pakcik. Kalau ikut dengan si mati, sepupu, anak sepupu boleh jadi waris kita. Sebab tak ada lelaki yang terdekat dengan kita, maka dia ada, dia mewarisi. Macam cerita drama-drama lah, yang kita selalu impi-impikan. Matilah orang kaya ni, tiba-tiba datang peguam ke rumah dia, mengatakan dia waris. Bukan sikit harta, berjuta-juta. Itu cerita drama. Tapi berlaku tidak? Boleh jadi berlaku, dengan sebab asabah bin nafsi tadi. Tak ada waris lelaki yang terdekat, dialah yang paling dekat. Walaupun kita rasa jauh dah hubungan dia, anak sepupu dengan kita, tetapi dia boleh mewarisi harta kita. 825. Nama mereka, muka surat 140. Dinamakan mereka sebagai asabah ma'al ghairi kerana mereka menjadi asabah dengan sebab perempuan lain. Namun perempuan tersebut tidak menjadi asabah seperti mereka. Asabah bil ghairi, asabah yang kedua. Ini asabah ma'al ghairi. Asabah bil ghairi, dia menjadi asabah kerana ada asabah yang bersama dengan dia. Ada ahli waris yang asabah. Anak lelaki, anak perempuan. Jadi anak perempuan mendapat asabah binafsi kerana ada bersama dia ahli asabah, iaitu anak lelaki. Tetapi asabah ma'al ghairi ini, dia menjadi asabah dengan sebab perempuan lain.
Sedangkan perempuan itu bukan ahli asabah. Anak perempuan, tiba-tiba adik-beradik perempuan boleh dapat. Pak cik yang dulu dia kata aku waris lelaki yang terdekat pun nganga tak dapat. Dia rasa mesti kena lelaki yang mewarisi ini menghabiskan harta. Tidak semestinya. Asabah ma'al ghairi membuktikan bahawasanya waris perempuan boleh menghabisi harta pusaka si mati. Cara mengenali mereka, mereka yang terdiri daripada golongan asabah dengan yang lain, tetapi pada pihak sesama perempuan sahaja, adik-beradik perempuan seibu sebapa dan adik-beradik perempuan sebapa. Ingat tu saja. Bila dia ada dapat asabah ma'al ghairi, ketika si mati ada anak perempuan atau cucu perempuan, maka dia akan dapat asabah ma'al ghairi. Keutamaan asabah. Asabah dengan yang lain lebih diutamakan berbanding asabah bersama yang lain. Lebih diutamakan, maknanya asabah ma'al ghairi lebih diutamakan dengan asabah bil ghairi. Misalnya, si mati meninggalkan seorang anak perempuan, seorang saudara lelaki seibu sebapa dan seorang saudara perempuan seibu sebapa, maka diutamakan asabah dengan yang lain, iaitu saudara lelaki perempuan, daripada asabah bersama yang lain, iaitu anak perempuan bersama saudara perempuan. Contoh, ini Sidik, dia ada anak perempuan Ros, dia ada adik-beradik lelaki seibu sebapa dan adik-beradik perempuan seibu sebapa, Lin, Ali. Ros ni dapat berapa? 1/2 kerana berseorangan. Ada tak baki? Ada baki lah 1/2. Siapa yang akan dapat? Lin dan juga Ali. Secara asabah bil ghairi. Dia tak jadi Lin dengan Ros kerana Ali ada. Jadi Ali ni dia, yang penting dia sama taraf. Lin saudara seibu sebapa perempuan, Ali saudara seibu sebapa lelaki. Sama darjat, sama taraf, maka Ali dan juga Lin dapat 1/2 baki tadi dengan nisbah Ali 2 bahagian, perempuan Lin 1 bahagian. Kalau misal kata Ali ni saudara sebapa, saudara bapa lelaki, Lin dengan Ali ni mana lebih dekat dengan Sidik? Lin lah, kerana dia seibu sebapa, sedangkan Ali hanya sebapa. Ali boleh dapat ke tidak? Tak dapat, kerana Lin akan dapat asabah ma'al ghairi dengan Ros. Last, bahagian waris lelaki lebih banyak daripada perempuan, insya-Allah yang ini kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Satu perkara, isu semasa yang ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan dan juga puan-puan. Hari ini tarikh 10 hari bulan 1 2024 di berita harian. Tuan-tuan mungkin ada dengar cerita ini tentang tuntutan harta lebih 2 bilion almarhum arwah Jamaluddin Jargis yang kita dah bincangkan sebelum ini. Mudah-mudahan almarhum tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita bukan nak cerita tentang perihal keluarga, tetapi kita nak kaitkan dengan isu semasa berkait tentang pusaka. Isu ini, kematian almarhum pada tahun 2015 bulan 4. Kalau tak silap 4 hari bulan 4 2015. Hari ini 2024, 9 tahun masih belum selesai urusan tuntutan harta sepencarian. Atau kalau faham, bila berlaku kematian, kita akan uruskan jenazahnya, kita akan uruskan hutangnya, kita akan uruskan wasiatnya jika ada, baru kita uruskan faraid. Faraid ini maknanya pusaka lah. Tetapi andai misal kata ada tuntutan-tuntutan seperti tuntutan harta sepencarian, tuntutan apa lagi untuk mengesahkan hibah, untuk mengesahkan wasiat di mahkamah syariah, atau tuntutan wasiat wajibah yang sebelum kita dah bincangkan, cucu yang akan menuntut hak dia
daripada harta datuk atas nama wasiat wajibah. Di Selangor dibolehkan. Jawatan kuasa mufti dah dah memutuskan boleh cucu untuk menuntut harta datuknya. Ini dalam hal wasiat wajibah. Saya bagi dia dalam gambaran. Ini Siddiq. Siddiq ni ada anak namanya Abu. Ada lagi anak namanya Ali. Abu Ali. Abu ni ada anak bernama siapa? Aziz contoh. Abu ni mati tahun 2020. Siddiq mati tahun 2023. Siapa mati dulu? Abu lah. Jadi Siddiq ni kalau ikutkan warisnya siapa? Cuma Ali saja. Dia akan jadi asobah binafsih, yang jenis pertama, menghabisi, mewarisi semua harta si mati. Aziz ni dapat ke tidak? Tak dapat. Ini dari segi faraid. Tetapi ada 4 buah negeri termasuk Selangor membenarkan cucu ini membuat tuntutan namanya wasiat wajibah. Adalah syarat-syaratnya. Tuan-tuan boleh Google, lihat. Dah diwartakan pun dan dah digazetkan. Boleh untuk cucu Aziz ni pergi ke mahkamah syariah untuk tuntut bahagian dia daripada harta Siddiq. Tu tuntutan harta sepencarian, wasiat wajibah, pengesahan hibah, pengesahan wasiat, ini berjalan sebelum faraid, sebelum pusaka. Andai misal kata urusan-urusan ini belum selesai, urusan pusaka tidak boleh dimulakan. Jadi kes ini sehingga hari ini tahun 2024, tuntutan harta sepencarian masih belum selesai. Bermakna pusaka dah buat belum? Belum lagi. Selepas berapa tahun? 9 tahun. Jadi nasihat saya, andai misal katalah ada tuntutan-tuntutan yang melibatkan mahkamah syariah ini, kalau boleh selesai dengan luar mahkamah, selesaikanlah. Contoh harta sepencarian, contoh wasiat wajibah. Betul cucu ni tadi boleh tuntut, tapi kita sebagai anak-anak si mati, daripada dia tuntut di mahkamah syariah, tak seberapa pun dia dapat. Dia adalah maksimum pun 1/3. Ataupun kalau misalkan bahagian ayahnya sepatutnya hidup kurang daripada 1/3, itu dia maksimum dia boleh dapat. Dia menggantikan tempat ayahnya, istilah begitulah untuk wasiat wajibah. Jadi anak-anak ni bincanglah, bagilah dekat dia sikit atas nama satu hati. Sebab kalau dituntut di mahkamah syariah, urusan pusaka akan drag lagi lah. Bila drag, kalau 9 tahun ni agak-agak berlaku tak kematian waris, boleh jadi berlaku. Dan berlaku pun dalam kes ini, setahu saya berlaku waris almarhum ni ada yang dah meninggal, mana akan berlaku kematian berlapis. Ini hari ini tuan-tuan, 10 Januari 2024 pukul 2.44 petang, di berita harian keluarkan berita ni, balu kepada Allahyarham Tan Sri Jamaluddin Jarjis Wan Sri Kalsum Ismail Tanan keluar dari mahkamah selepas status cadangan penyelesaian kes harta sepencarian berjumlah RM2 bilion terhadap harta pusaka suaminya ditangguhkan. Hari ini tangguh lagi. Bila nak selesai, Wallahu a'lam. Bukan tak boleh tuntut, boleh tuntut, tetapi kita kena lihat implikasinya akan jadi begini. Mungkin kes ni nilainya besar, jadi kenalah melibatkan mahkamah. Ini kita-kita ni yang harta pun tak banyak mana, nak tuntut dekat mahkamah syariah pula. Kos guaman kadang-kadang lebih tinggi daripada yang kita datang. Lebih baik tak payahlah. Bincanglah sesama waris, bincang elok-elok, kemudian selesaikan di luar mahkamah. Tujuan supaya kita dapat uruskan pusaka dengan segera. Bila ada sangkut kes-kes begini di mahkamah, maka urusan pusaka akan tertangguh. Kuala Lumpur, prosiding tuntutan harta sepencarian melebihi 2 bilion yang difailkan balu Allahyarham Tan Sri Jamaluddin Jarjis Wan Sri Kalsum Ismail ditangguhkan sementara. Peguam Syar'i Nur Hidayah Bakar ketika ditemui pemberita berkata ia ditangguhkan susulan Kalsum selaku plaintiff memohon supaya keputusan Mahkamah Tinggi pada 11 September tahun lalu yang memutuskan kes itu diteruskan dengan perbicaraan disemak oleh Mahkamah Rayuan. Nak semak balik.
Bila semak akan berlaku tangguh. Tuan-tuan boleh baca penuh dalam berita harian. Urusan-urusan ni kat mana? Urusan harta sepencarian, urusan pengesahan hibah, pengesahan wasiat, tuntutan wasiat wajibah. Dekat mana nak urus ni? Di mahkamah syariah. Mahkamah syariah. Contoh macam hibah. Orang dah bagi harta tu, tetapi belum tukar nama, ataupun dah wasiat. Wasiat yang belum tukar nama lah. Sebab wasiat ni dikait dengan mati. Aku mati nanti, kalau aku mati nanti tanah hujung kampung bagi dekat adik kamu yang bongsu. Adik kamu tu anak angkat, bukan waris. Bagi dekat dia. Kerana nilai 1 ekar tu kurang daripada 1/3. Korang yang lalai ni ada bahagian masing-masing dah. Seorang 2 ekar, seorang 3 ekar. Banyak harta ayah. Contoh dia cakap macam tu. Jadi hujung kampung dah ada 1 ekar, bagi dekat adik kamu yang bongsu. Kerana dia bukan anak betul, dia anak angkat. Boleh tak boleh? Sahlah. Tidak lebih 1/3, bukan kepada ahli waris. Jadi bila berlaku kematian ayah ni tadi, adik-beradik anak yang betul, dia bincang bersama mereka, kita jangan bagi dekat adik yang bongsu. Makan harta batin. Makan harta batin. Sedangkan wasiat sebelum daripada faraid. Jadi adik yang bongsu ni bagaimana dia nak membuktikan? Dia kena pergi ke mahkamah syariah untuk mengesahkan wasiat tersebut. Kena bawakan bukti, kena bawakan saksi, dan mahkamah akan putuskan. Andai misal kata ada betul dia diterima, dia mendapat wasiat daripada harta si mati, maka proses itu akan berjalan. Pusaka stop dulu. Kena selesaikan dulu urusan-urusan ni. Sama juga hibah. Waktu hidup mak dah bagi, ayah dah bagi. Tanah ni untuk kamu long, tanah ni untuk kamu ngah, seekar. Tapi belum tukar nama. Meninggal dunia, jadi anak-anak yang lain pun tuntut juga tanah tadi. Tanah yang dibagi 2 orang anak, Alung dan juga Angah. Dia ada anak-anak yang lain. Anak-anak lain tak dapat tanah, tak dibagi masa hidup. Jadi anak yang pertama, yang kedua ni dapat seorang 1 ekar. Ayah bagi masa hidup. Tapi belum tukar nama. Bila belum tukar nama, mati, bicara kuasa, semua anak si mati menjadi waris pada tanah tersebut. Jadi macam mana anak pertama dan kedua ni nak mengesahkan yang tanah ni dah diberikan semasa hidup? Dia kena pergi mahkamah syariah untuk mengesahkan. Dan ini antara peranan mahkamah syariah, mengesahkan hibah, mengesahkan wasiat, memutuskan wasiat wajibah adakah layak atau tidak untuk dituntut, memutuskan tuntutan harta sepencarian adakah boleh lulus ataupun berapa kadarnya. Semua mahkamah syariah yang akan memutuskan berapa kadar tuntutan harta sepencarian, adakah layak ataupun tidak. Dan tuntut tu juga bukan mudah. Dia ada proses-prosesnya. Kena tunjukkan bukti. Andai misal kata contoh, waktu hidup si mati ni, harta sepencarian, harta yang dimiliki semasa hidup. Contoh biasa yang tuntut suami isteri lah. Suami isteri ni kalau contoh dia bercerai, isteri ni dah boleh tuntut harta sepencarian dekat mahkamah. Tak tunggu mati, dah bercerai dia dah boleh tuntut. Tapi biasa yang berlaku tunggu mati baru orang tuntut. Andai misal kata kematian suami, dia berkahwin 10 tahun. Dalam tempoh 10 tahun tu dia ada beli rumah dan dibayar oleh isterinya kadang-kadang. Maknanya sebulan, bulan ni suami bayar, bulan depan isteri. Kadang isteri bayar, kadang suami bayar. Sebab suami isteri, harta kau, harta aku, kata isteri. Tapi kalau suami, harta kau, harta aku. Kalau isteri, harta aku, harta kau, harta aku juga. Jadi masa hidup tu kadang-kadang isteri ni bayar. Mati suami, rumahnya atas nama suami. Ada waris lain-lain. Ada tak waris lain? Ada. Anak tak ada, adik-beradik ada. Jadi isteri ni kata, rumah ni dulu aku ada bayar. Jadi dia boleh tuntut atas nama tuntutan harta sepencarian di mahkamah syariah. Tetapi hakim dia akan minta apa bukti puan ada jasa pada rumah ni, ataupun apa bukti puan ada bayar. Kalau ada simpan resit lagi valid lah. Kalau dah tak simpan, minta maaf lah, tak boleh tuntut. Jadi bukan mudah sebenarnya. Proses tu bukan mudah. Kita kena kemukakan bukti. Kita kena kemukakan saksi. Kalau melibatkan hibah, wasiat,
Kalau melibatkan harta sepencarian, apa bukti kita berjasa pada suami kita? Sama ada orang kata apa? Apa bukti jasa langsung dan juga jasa tak langsung. Kita nak tuntut ni rumah ni, memang betul suami yang bayar setiap bulan, bukan saya yang bayar, dia cakap hakim. Tetapi dalam tempoh kehidupan kami ini, saya membesarkan anak-anaknya di rumah ini. Saya yang menjaga makan pakai suami saya, arwah suami saya. Jadi boleh tak tuntut secara tak langsung? Itu namanya tuntutan secara tak langsung. Tuntutan secara langsung dia ada bayar juga. Tuntutan secara langsung. Tuntutan tak secara langsung, dia tak ada keluar duit pun, tetapi jasa dia ada. Dalam suami ini untuk memiliki rumah tu dia ada jasa. Kalau tak, dia kena bayar dekat orang gaji. Tapi saya berjasa jaga makan pakai dia, contoh. Sebab tu bukan kewajipan isteri. Dah masuk dalam bab tu, nanti perempuan suka je. Nanti kat rumah tak payah masak. Saya bukan wajib masak katanya. Okey. Jadi dia boleh tuntut. Dan pihak mahkamah yang akan memutuskan sama ada lulus ataupun boleh tuntut dan berapa nilainya, mahkamah yang akan putuskan berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan. Wallahu a'lam. 8:40 dah azan Isya. Saya rasa cukup sekadar itu. Ada soalan 1-2 sebelum kita akhiri? Kalau tak ada, dia acah-acah kat tangan. Ya, kalau tak ada, saya rasa cukup sekadar itu. Ya, ya. Kalau bayi itu masih dalam kandungan, ya, diandaikan sekali lahir itu meninggal dunia. Meninggal dunia. Okey. Okey. Jadi belum lagi masuk sebenarnya tu. Kita tengok dalam buku macam muka surat dalam bab, dia tajuk-tajuk yang belakang-belakang. 297 janin dalam kandungan al-hamlu. Syarat-syarat. Terdapat 5 syarat bagi janin supaya layak menjadi ahli waris. Yang pertama, janin tersebut terhasil daripada pernikahan yang sah dan bukan anak li'an. Anak li'an tahu kan? Kita dah bincangkan yang lepas. Anak yang mana suami dia tak mengaku tu anak dia. Dia kena bersumpah di hadapan hakim. Dan isterinya pun juga kena bersumpah. Jadi lahir anak itu tidak dinasabkan kepada bapanya. Sekiranya janin itu merupakan hasil daripada penzinaan atau anak li'an, cara pembahagian pusaka hanya kepada ibu sahaja. Sila lihat tajuk anak zina dan li'an. Maknanya janin tadi tak termasuk sebagai waris. Yang kedua, syaratnya mengetahui dengan yakin bahawa janin tersebut berada dalam kandungan ketika seseorang itu meninggal dunia. Ada laporan daripada pihak hospital, daripada doktor, ada buku pingnya, dah didaftarkan buku pingnya, bermakna memang betul ada janin. Jika didapati bahawa janin tersebut berada di dalam kandungan selepas seseorang itu meninggal dunia, maka janin itu tidak menjadi ahli warisnya. Syaratnya janin itu ada sebelum si mati, pemilik harta mati. Yang ketiga, tempoh kehamilan minimum bagi perempuan yang beriddah ialah 6 bulan, manakala tempoh maksimum adalah setahun mengikut pandangan pakar perubatan yang diikuti oleh kebanyakan undang-undang keluarga Islam. Ini dalam bab iddah, panjang perbahasannya. Adapun perempuan hamil yang masih bersuami, bayi akan mewarisi pusaka jika dia dilahirkan 6 bulan dan kurang bermula daripada tarikh kematian seseorang. Jadi bagi seorang perempuan yang hamil yang masih bersuami, bayi akan mewarisi pusaka jika dia dilahirkan 6 bulan dan kurang. Maknanya 5 bulan dah lahir,
Maksimum 6 bulan. Bermakna mungkin boleh jadi waktu kematian isterinya mengandung 3 bulan sebab kebiasaan mengandung 9 bulan. Maka kalau lebih daripada 6 bulan tak dikira sebagai waris. Dan kurang bermula daripada tarikh kematian seseorang. Jika dia lahir selepas daripada 6 bulan daripada kematian seseorang, maka dia tidak berhak mewarisi, melainkan terdapat akuan daripada ahli waris yang lain bahawa dia telah wujud dalam kandungan semasa kematian. Sebab dalam mazhab Syafi'i, maksimum tempoh kehamilan adalah berapa tahun ya? Menyusu itu dalam paling sikit 6 bulan. Kalau maksimum saya tak ingat berapa, dia rujuk balik. Maknanya bertahun, 4 tahun tak silap, rujuk balik. Tempoh maksimum seseorang perempuan itu boleh hamil dalam tempoh 4 tahun. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'i. 4 tahun atau berapa itu rujuk balik, maknanya bertahun. Tidak mesti 9 bulan, 10 hari. Sebab pernah berlaku. Sebab itu Imam Syafi'i memutuskan boleh jadi, cuma kadang-kadang berlaku. Kadang-kadang seseorang perempuan itu mengandung dalam tempoh yang bertahun-tahun. Kebiasaannya 9 bulan dah mengandung. Yang keempat, bayi tersebut hidup selepas dilahirkan dengan menunjukkan tanda-tanda bernyawa seperti menangis, bergerak anggota dan lain-lain. Kalau gugur tak dikira. Lahir dan ada tanda, dia menangis walaupun sekejap, adapun gerakan sikit walaupun sekejap, meninggal dunia lepas lahir, itu dikira waris juga. Jika ternyata bahawa bayi yang dilahirkan itu sudah pun meninggal dunia di dalam kandungan, maka pembahagian hak ahli waris ditentukan tanpa bayi tersebut. Dia tak memberi kesan ataupun mempengaruhi bahagian ahli waris yang lain. Jika syak sama ada bayi itu hidup seketika kemudian mati, atau ketika dikeluarkan sudah mati, perlulah dirujuk kepada doktor yang pakar dan adil dalam hal ini. Dalam arti kata lain, kena ada laporan kesihatan, laporan daripada doktor yang menyambut bayi tersebut. Sebab kan diputuskan sama ada anak ini waris ke tidak. Andai misalnya kata dia seorang je waris dalam kandungan, penting tak penting untuk memutuskan? Penting, kerana dia boleh mempengaruhi bahagian ayah si mati, dia boleh mempengaruhi bahagian isteri si mati, dia boleh mempengaruhi bahagian adik-beradik si mati. Andai misalnya kata bapa dah tiada, jadi adik-beradik ini menunggu-nunggu ni, hidup ke tak, hidup ke tak. Kalau tak hidup aku dapat, kalau hidup tak dapat lah, sebab si mati ada anak lelaki pula tu, dia akan mewarisi keseluruhan harta si mati. Jadi terjawab. Kita tak sambung lagi lah, nanti kita akan masuk dalam bab ni nanti. Jadi misal kata lahir dan juga kurang daripada 6 bulan tempoh bersalin tu lepas kematian, maka dia dikira sebagai waris. Selagi tak lahir, belum boleh diuruskan pusaka. Kena tunggu lahir, barulah boleh untuk ditentukan bahagian waris-waris yang lain. Kerana yang lain akan terpengaruh bahagiannya dengan sebab anak ini tadi. Wallahu a'lam. Cukup sekadar itu yang baik. Ya. Jika si mati berwasiat, tetapi wasiat itu macam susah dilaksanakan. Susah dilaksanakan. Maka boleh berubah dengan satu cara yang lain lah. Okey, syarat sah wasiat. Rukun wasiat, ada yang wasiat, ada harta, ada penerima. Ijab kabul ni khilaf. Kalau individu kena ada. Kalau bukan individu macam masjid, tak perlu ada kabul. Tapi syarat sah mesti bukan kepada ahli waris. Kemudian tidak lebih daripada 1/3. Kemudian bukan untuk bertujuan perkara dosa atau maksiat. Nanti aku mati, tanah tu buat tempat judi, tak boleh lah, tak wajib laksana. Dan ada setengah ulama kata bukan perkara yang menyusahkan waris. Bukan perkara yang menyusahkan waris. Andai misal kata perkara yang diwasiatkan itu menyusahkan waris, maka kewajipan melaksanakan tadi syarat-syarat yang lain tu ada. Tetapi ada satu ni menyusahkan waris, maka tak wajib bagi waris untuk laksanakan wasiat tersebut. Saya pernah ada kes seorang ni mati, dia berwasiat kepada anaknya
nanti kalau mak dah mati, tanah bendang sekeping tu kamu hasilnya gunakan tiap-tiap panen, tiap-tiap potong padi 6 bulan sekali, duit tu gunakan untuk buat kenduri ataupun majlis tahlil arwah mak nanti. Satu generasi tak ada masalah, kerana semua maklum. Generasi kedua, generasi ketiga, dia akan berlaku kesukaran bagi waris untuk melaksanakan wasiat tadi. Jadi ketika itu tak wajib untuk dilaksanakan, andai menyusahkan waris. Tapi kalau waris kata mudah bagi dia, boleh buatlah, teruskan je lah. Ini wasiat mak, wasiat ayah. Tapi kalau benda tu menyusahkan, menyukarkan, maka tak wajib bagi waris untuk laksanakan. Jadi lihat pada kes apa. Yang kata susah tu macam mana. Kalau misalnya kata susah tu bagi kita tak susah, buat je lah. Sebab ini amanah ataupun wasiat ibu kita. Dia cukup kalau mati mewasiatkan supaya satu tapak rumah diberikan nama untuk satu orang. Sedangkan susah nak pun satu tapak rumah. Jadi waris-waris memberikan satu tempat yang lain. Sekarang itu dia berikan. Okey. Tanah tu 1 ekar contoh, dan nak dimasukkan bahagian tapak rumah saja. Dia wasiatkan tapak rumah tu je kepada seorang saja individu. Okey. Di MAIS, Majlis Agama Islam Selangor, ada buat pengurusan hibah dan juga wasiat. Tidak terikat berapa besar tanah tu. Kalau misal kata sikit saja 1/8 ekar contoh, atau 1/6 ekar, boleh untuk dibuat wasiat. Cuma proses tu nanti dia kena selesaikan dahulu di mahkamah syariah, barulah dikeluarkan bahagian itu, bakinya difaraidkan. Tapi andai misal kata dah dibuat wasiat, ini tapak rumah untuk si fulan contoh, kemudian bila dah meninggal dunia, si fulan ni dia tahu arwah ni ada wasiat kepada dia, dia nak tuntut lah. Kalau tahu boleh tuntut macam hutang. Tetapi banyak yang berlaku tak tahu pun, lepas tu waris senyap-senyap makan harta batin. Tanah kat sana, kalau ayah mati, kamu bagi dekat masjid untuk wakaf masjid. Okey, baik ayah. Mati ayah, masjid tahu tak? Dia tak tahu. Kalau aku bagi masjid, nanti bahagian faraid makin sikit. Tak payahlah, senyap-senyap lah, makan harta batin. Tapi kalau yang tahu, dia tuntut. Sama macam hutang. Hutang ni mudah, sebab biasa kalau orang berhutang kita nak tuntut. Tapi kalau wasiat ni, dia amanah yang cukup besar. Sebab tu dalam Quran diawalkan mim ba'di wasiyatin yusi biha aw dan, didahulukan laksanakan wasiat, barulah hutang. Tetapi dalam turutan faraid, hutang dulu, baru wasiat, baru faraid. Dalam ayat tu nak memberi penekanan bahawa wasiat ni biasanya orang banyak ambil ringan. Sebab orang tu tak tuntut pun, sebab dia tak tahu. Pihak tu tak tuntut sebab dia tak tahu, dan dia tak amanah makan harta batin. Jadi berbalik pada kes ni, dah diberi kepada individu, dan individu tu memang tahu tapak ni nak dibagi dekat dia, dia diwasiatkan. Okey, andai misal kata haknya ada, dan perbincangan dia dan juga waris-waris yang lain, tak apalah, boleh tak kalau misal kata tapak rumah ni kita nilaikan, kami bagi duit dekat contoh dia bagi dekat abang ke, dekat adik abang lah, bagi ke abang, boleh ke? Sebab sayanglah tapak ni. Kalau misal kata dia setuju, penyerahan tu dah ada, maknanya dia tahu itu bahagian dia, dan misal kata adik waris-waris yang lain nak tebus tanah tadi, tak ada masalah, boleh, sebab sudah menjadi milik kepada penerima wasiat. Jadi terpulang pada dia sama ada dia nak jual atau dia bagi kepada waris, bayar dekat aku. Kau nak tanah ni kan, bagi waris. Sebab dia dah berlaku perpindahan pemilikan tadi. Yang penting bagi, tahu dulu dia ada hak pada tanah tadi atas sebab wasiat. Wallahu a'lam. Tak mesti sama juga dengan faraid. Wajib ke tiap-tiap pembahagian tu kena diberikan? Tentu wajib. Kita wajib tentukan suami berapa, isteri berapa, tapi wajib tak nak dibahagikan mengikut ketentuan? Tak wajib. Contoh, telefon bimbit. Saya mati ada 2 anak, seorang lelaki, dua-dua lelaki lah contoh.
Saya mati. Dekat telefon bimbit ni 1/2 anak pertama, 1/2 anak kedua. Takkan nak potong dua. Bagi setengah. Itu maknanya taharus, melepaskan hak. Taharus ni apa? Keluar daripada kaedah faraid, melepaskan hak. Sama ada melepaskan hak tu sebahagian atau semuanya. Sama ada melepaskan hak itu dengan imbalan atau tanpa imbalan. Sama macam tanah contoh. Saya ada tanah 2 ekar, sekar. Sama dia punya luas, sama dia punya harga, nilainya sama. Anak saya 2 orang lelaki. Sepatutnya tanah A ni 1/2 anak lelaki, anak pertama, 1/2 anak kedua. Tanah B 1/2 anak pertama, 1/2 anak kedua. Sepatutnya begitu. Kalau itu faraid. Sebab setiap harta pusaka itu ada waris-warisnya. Dah ditetapkan dah. Jadi bincanglah dua beradik ni, dua anak saya ni. Long, tanah A ni letak nama kau seorang lah, tapi tanah B ni letak nama aku seorang. Bincang, setuju. Boleh, tu namanya tafarus, melepaskan hak. Yang dekat sini adik lepaskan hak dia dengan imbuhan bahagian sini abang kena lepaskan. Atau adik kata tak apalah bang, kau ambillah dua-dua. Aku dah ada tanah lain tak? Aku dah ada rezeki lain. Tak apalah, abang pun bukan orang senang. Tak apa, anak-anak ramai, ambillah. Contoh, itu taharus juga, melepaskan hak tanpa imbuhan, melepaskan keseluruhan atau melepaskan sebahagian. Ada 3 ekar tanah, yang seka. Yang kata adik, yang seka ni kau ambil abang. Yang duit yang kedua ni pun kau ambil, aku ambil 1 ni. Taharus juga melepaskan hak sebahagian tanpa imbuhan. Kalau dia nak imbuhan, dia minta lah ganti rugi berapa nilai tu. Okey, jelas? Bila dah berlaku perpindahan, boleh dah nak buat apa. Yang penting kita kena ikut perintah faraid tadi, kena ikut perintah wasiat tadi. Kalau misalkan dah cukup syaratnya, wajib dilaksanakan, dah dapat terpulang pada penerima, dia nak buat apa? Dah menjadi milik dia. Wallahu a'lam. 9 lajak juga akhirnya. Tak ada ya? Ada lagi. Okey. Di Jabatan Agama Islam Selangor, adakah ekspor untuk dapat wasiat ke hibah ke? dan adakah diberikan cacat tertentu juga kita nak membuat perkhidmatan wasiat? Ini dah masuk dalam bab bisnes ni. MAIS di Paid ada kaunter, ada bilik khas untuk pengurusan pusaka. Dan saya salah seorang kalau perunding-perunding tu dipanggil ejen, tetapi kalau di bawah MAIS ni sebagai PPI, perancang pewarisan Islam. Sama peranannya untuk mendaftarkan hibah, untuk mendaftarkan wasiat. Jika ada umat Islam nak buat, boleh buat nak saya. Terpromote pula, minta maaf. Sebab ada yang tanya. Tapi kalau kadang saya tak dapat buat, saya pas kat kawan-kawan juga yang tak uruskan. Jadi berapa cas? MAIS dia kenakan cas RM300 untuk satu dokumentasi. Contoh nak hibah tanah, satu tanah ni nak hibahkan kepada menantu. Menantu bukan waris. Bersyarat tunggu mati baru dapat. Hibah ni ada 3. Hibah mutlak, hibah bersyarat, hibah amanah. Hibah bersyarat dia tertakluk pada hukum wasiat. Sebab dia letak syarat tunggu mati baru dapat. Kalau bagi masa hidup dia jual naya aku. Pindah milik dah siap-siap, daripada jual habis aku kena halau dengan owner baru. Jadi orang takut-takut nak bagi masa hidup. Dia letak syarat tunggu mati baru dapat. Tertakluk pada hukum wasiat. Kalau bukan ahli waris boleh, tidak kurang 1/3 boleh. Jadi casnya RM300 dan pengurusannya nanti akan diambil 1% daripada nilaian itu nanti. 300 itu tak termasuk dengan pengurusan mahkamah, dengan pengurusan dengan pihak pejabat tanah. Kalau misalnya kata urusan nak keluarkan ceraian rasmi dan sebagainya, itu tak termasuk. Tapi setakat ini pengamatan saya, charge yang dikenakan oleh MAIS antara yang paling rendah berbanding syarikat-syarikat yang saya tahulah. Yang saya tak tahu tu wallahu a'lam, mungkin ada, cuma saya tak tahu. Setakat ni yang saya tahu, MAIS antara satu badan, sebab dia satu badan kerajaan. Kalau syarikat-syarikat lain yang swasta, saya tak nak sebutlah nama-namanya, kadang pengurusan pusaka saja, untuk satu kes dia
Ada yang letak RM2,000, ada yang letak RM4,000. Kawan-kawan saya ramailah yang bekerja sebelum masuk menguruskan harta pusaka, perunding harta pusaka. Kita biasa dengar. Maknanya dia akan uruskan daripada A sampai Z, waris tinggal datang ke pejabat tanah untuk bicara kuasa saja dan tunggu grant baru keluar. Semua akan diuruskan oleh perunding ini. Charge-nya ada yang charge RM1,000, RM2,000. Tengok pada ada yang charge mengikut pada nilaian harta tadi. Kalau nilaian harta berapa, ada 20%, ada 25%. Waktu kita ambil dulu 25%. Itu bukan main-main. Itu memang berlaku. 25%. Memang berlaku. Jadi kalau nak buat, terpulanglah nak buat dengan siapa, tak ada masalah. Terpulang pada masing-masing. Perlu tak buat? Andai misal kata kita rasa kalau kita mati nanti anak-anak bergaduh. Anak-anak dia bergaduh. Kita bagi masa siap, masih hidup tapi tak bagi lagi, tak tukar nama. Ni kalau mati ni bergaduh anak-anak ni, buat siap-siap. Atau cara kedua, anak yang menerima tadi kita mati, anak yang menerima tadi adik-beradik tak setuju, dia kena buat pengesahan di mahkamah syariah. Pengesahan bahawasanya dulu ayah ada bagi tanah ni dekat dia, dulu tanah ni ada dibagi wasiat kepada menantunya dan sebagainya. Wallahu a'lam. Cukup sekadar itu. Jam 9 tepat kita sambung pada perjumpaan akan datang. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya mohon maaf, mohon ampun. Anda yang terkasar bahasa, tergurau sekali tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'lamu al-insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was salihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.